Yang dihormati Tuan Imam, yang dihormati Tuan Bilal, tuan-tuan puan-puan, hadirin-hadirat yang dirahmati oleh Siti sekalian. Alhamdulillah Allah izinkan kita berkumpul di pada ini untuk kita melaksanakan ibadah Ramadan kita, tarawih kita mungkin sedikit berkira insya-Allah. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Yang bermaksud kamu sekalian ini adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan di kalangan manusia. Apabila kita ini telah dikatakan sebagai umat yang terbaik, maka ada sahabat bertanya kepada Nabi tentang umat terbaik itu. Iaitu dia bertanya lebih kurang kalau kita sembah ini ya Rasulullah. Allah kata kita ni umat terbaik, kami. Tapi macam mana nak jadi umat yang terbaik? Kerana engkau memberitahu bahawa kami ini, kita ini umurnya hanya 60 ke 70 tahun saja, sikit sangat yang lebih. Jadi apa masalah umur 70 tahun? Dia kata kalau dibandingkan dengan umat-umat yang sebelum ini, umat Bani Israel umpamanya, yang Allah kurniakan kepada mereka umurnya sampai 1000 tahun. Ya. Bani Israel sebelum ini, sebelum kita ini, umurnya 1000 tahun, 900 tahun, 1100 tahun, 1200 tahun. Panjang-panjang umur. Zaman mereka itu, kalau ada yang mati umur 500 tahun, itu kira mati muda. Siaran muda yang mati. Orang tahu umur 500 tahun muda. 500 tahun mati muda. Kalau kita 500 tahun, duduk je, biom-biom, semua dah ada nak nyampah dengan kita dah. Panjang umur. Jadi, apa masalahnya mereka umur panjang? Mereka umur panjang, mereka berpeluang beribadah dalam waktu yang panjang. Umur mereka 1000 tahun, mereka boleh beramal 950 tahun, 990 tahun, 1000 tahun, mereka boleh beramal sepanjang itu. Nanti di akhirat amalan mereka begitu panjang, kita umat Muhammad ini, umat kamu ini, 60 sedikit lebih, kalau 1 tahun pun sebab orang tu banyak orang tak tahu berumur. Jadi dikarenakan nak menjadikan umat yang terbaik itu, maka salah satunya ialah Allah telah menganugerahkan Ramadan ini untuk kita. Kerana Ramadan ini adalah bulan yang boleh menyebabkan kita menyaingi, bahkan mengatasi mereka. Tak ada kita boleh menyaingi mereka tanpa gandaan pahala yang Allah sediakan di dalam Ramadan. Apa gandaan pahala yang ada? Ini dah dekat hujung-hujung ni, banyak dah terbaca tazkirah ni, mungkin ada yang terserumpur. Kita maaf betul tak, saya mana tahu ada ustaz yang sudah bantu belum ikan. Tapi tak apalah, sebagai peringatan kita saya sebutkan begitu. Satu daripada kelebihan Ramadan ini, bila Nabi bersabda, Nabi kata, "Man tatawwa'a fihi min khisalil khair kana kama anta fariidatan fi ma
barang siapa yang menambah memperbanyakkan minum khisal perkara-perkara yang baik, maka seumpama dia telah melakukan satu fardu pada bulan-bulan yang lain. Ini satu bonus dia. Apa dia? Bulan Ramadan. Buat amalan sunat, tak dapat pahala sunat. Habis itu semua Allah bayar dengan pahala fardu. Ya. Kita bersedekah di bulan Ramadan, Allah bayar dengan pahala mengeluarkan zakat. Sunat sembahyang sunat, Allah bayar macam sembahyang fardu punya pahala. Berpeluang mengerjakan umrah bulan Ramadan, dapat pahala mengerjakan haji. Itulah seterusnya. Apa-apa yang sunat semua pahala bayar, pahala fardu berlaku. Ini satu kelebihan yang Allah sediakan dalam Ramadan. Mungkin kita kata, oh tak ada lebih sangat, tak apa nak best, yang best tak apa nak nyanyi, pahala sunat dapat pahala fardu, itu tak ada laku sangat pun. Okay. Persoalan, kalau buat benda sunat dapat pahala fardu, buat amalan fardu dapat pahala fardu, maka dalam hadis lain Nabi kata, man adda fihi fardhu kana kaman adda sab'ina fardhu fi masyiyah. Yang bermaksud, barang siapa yang menunaikan satu fardu di dalamnya, yakni di dalam Ramadan. Ini kelebihannya pula. Kana kaman adda sab'ina fardhu adalah seumpama ia mengerjakan 70 fardu fi masyiyah pada bulan-bulan yang lain. Ini betul perkara pahala ini tak nampak punya pasal orang tak minat. Ya. Tapi kalau duit sekali tuan terawih tambah dalam akaun RM10, jadilah. Ya. Tuan terawih satu malam tengok akaun tambah RM10, tak tiga juga. Kerana pula dibayar per rakaat tu. Siapa 8 rakaat RM8, siapa 20 rakaat RM20, confirm 40 rakaat semua. Kita dah satu kong punya bagi. Pasal pahala tak nampak, jadi orang pada tahu. Baik. Yang perlu kita faham ialah, apabila Allah membayar satu amalan fardu dengan 70 pahala fardu, kita kena faham. Sembahyang Zuhur Allah bayar 70 Zuhur, Asar 70, Maghrib 70, Isyak 70, Subuh 70, sehari 350. Artinya sehari itu macam 70 hari. Okey. Sehari puasa kita sedar tidak, Allah bayar 70 hari punya puasa. Ya. Baik. Adakah kita ini orang yang bila tidak dalam Ramadan kita tunaikan semua kewajipan, semua yang fardu kita buat, bila masuk Ramadan yang fardu itu kita tinggal, ada ke tidak? Jadi sebelum Ramadan sembahyang tak pernah tinggal, bila masuk Ramadan dia lebih kurang sembahyang. Itu juga dia, ada pun itu. Sebelum Ramadan boleh tutup aurat, turun lagu, dan pakai niqab dan nampak mata juga apa. Bila sampai Ramadan boleh kembali jalan problem. Jadi maknanya dia takkan jadi begitu. Dia takkan jadi begitu. Habis itu bahkan bila bulan Ramadan kita akan melaksanakan perkara itu lebih baik. Yang sembahyang maka tambah sembahyang, tambah sunatnya, yang untuk aurat, yang untuk sungguhnya. Ini biasanya dia akan buat begitu. Semua orang yang menunaikan tanggungjawab di luar Ramadan, bila masuk Ramadan dia akan lebih bertanggungjawab. Artinya yang fardu itu pasti dia akan tunaikan dengan lebih baik. Ya. Jadi bolehlah dikatakan satu hari kita tunaikan yang fardu itu, Allah
kita tunaikan semua yang fardu, Allah sudah bayar dengan pahala 70 ribu. Ya. Dan sebulan dalam bulan Ramadan ini, kita tidak abaikan kewajipan kita yang fardu yang kita tak pernah tinggal, kita buat sebulan ini, maka Nabi menyatakan Allah akan bayar dengan pahala 70 bulan. Ya. Okey. Supaya kita nampak apa benda yang kelebihan Allah bagi, kita kena lebih faham matematik sikit dah juga ya. 70 bulan kita bahagi 2 bulan. Berapa dah bahagi? Jadi matematik mana baca video kan? Ya Allah. Apa susah tuan? 5 kali 12 60. Kan gitu. Jadi dia 70, maknanya 5 tahun 10 bulan. Betul? Betul kan? Sebulan bulan Ramadan kita tunaikan ke semua yang fardu itu, Allah sudah bayar dengan pahala 70 bulan bersamaan 5 tahun 10 bulan. Ya. Nak ngira sekarang susah nak nyalinya, kita 10 bulan tu kita KIV. Ambil 5 tahun dah. Ya. Boleh faham sudah ya? Sebulan bulan Ramadan kita tunaikan semua kewajipan, Allah sudah bayar dengan pahala 5 tahun. Okey. Daripada start kita mula puasa betul-betul dulu sampai kita mati sekarang, berapa kali kita jumpa Allah? Siapa tahu? Bila kita nak mati Allah? Lebih kurang kan? Katalah contoh, orang start puasa begitu umur 12 tahun puasa dah, kita awal sikit umur 20 baru start. Macam sebelum-sebelum tu tak apa nak boleh lagi, 20 baru dia sedar sikit, baru start. Start puasa elok umur 20 tahun, mati umur 70. Kita lebih-lebih kurang begitulah. 20 tahun start puasa, 70 tahun kita mati. Berapa kali kita jumpa orang? Kita jumpa 50 kali. Lebih kurang ya? 50 kali. Dalam 50 tahun ni, ada tak mana-mana tahun kita miss jumpa Ramadan? Ada tak? Tak betul. Tahun lepas Ramadan saya tak ada. Tak ada. Mana tu dia? Maknanya selagi kita menafik, mana mahu tak jumpa. Ramadan bukan tempat dia masa, mahu tak mahu kena lintas. Jadi kalau kita melintasi Ramadan tu 50 tahun, mesti 50 kali. Sekali Ramadan Allah bayar dengan pahala 5 tahun, 50 kali. Berapa? 250 tahun. Macam tak logik. Apa tak logik tu kan? Sembahyang dekat Masjidil Haram tu Allah kalinya 100,000 kali. Apa tak logik? Allah kaya. Dia bukan macam mereka dia nak bayar. Dia boleh bayar anytime je. Lebih lagi boleh bayar. Kita dapat beri upaya menolak sekaligus kan? Itu tolak pihak. Allah boleh bayar. Jadi Allah sudah bayar dengan pahala 250 tahun. Umur berapa? Umur 70 je. Pahala 200 tahun ni. Ya. Itu baru gandaan yang kecil. Pasal apa kecil? Pasal dia baru ganda 70. Ada yang lagi besar. Apa yang besar? Yang Allah kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan ni nak kena bagi bulan 12 ni kena kecil ni. Jadi berapa? 83 tahun.
semalam pun untuk ada tu, jadi macam orang daripada anak sampai ketua nak mati tu diperamal kira. Jadi tuan-tuan, malam qadar ini dalam setahun ada satu malam sahaja, dan dia berada hanya dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada malam-malam ganjil. Malam ganjil separuh yang akhir dia mau 10 yang last. Ya. Daripada setahun 365 hari, 360 hari, 355 hari itu. Cuma ada 5 malam yang selected yang menjadi pilihan. Ya. Nak tahu malam bila? Malam semalam. Allah berdoa. Mana dah? Ya. Jangan kira malam. Kita kira buat 5 malam baru dapat 80 tahun. Ya. Saya pesan itulah. Ya. Itu lebih baik. Dulu saya ada informal dengan ada yang belajar satu tempat yang kata orang kiai bodoh-bodohnya, tapi kiai itu dah mati dari dululah. Tiap-tiap bulan Ramadan ni bila malam tu dia tu petang tu ada SMS masuk bagi tahu. Dia kata malam ni yang tidur lah bulan 9. Baru yang aja tu dia rumah tu kiai tu. Pergilah. Kalau tiap bulan itu saya tak pernah pergi pun. Tapi dia tak pernah haji tu rokoknya. Lepas tu dia mati. Bila mati informal tak ada. Informal tak ada. Ya. Fikir-fikir balik, itu lebih baik. Pasal kalau ada informal ni, malas ni Tuhan dia tahu. Memang dia tunggu itu je lah Allah. Kira nak 80 tahun tadi nak bangun, kira no. Bila tak tahu, dah gagal-gagal malam bila ramai. Ikhtiar kita 5 malam tu ya. Kalau takut kena tertidur, buat-buatlah tengok TV ke, buat-buatlah buat kuih ke, buat-buatlah cuci-cuci apa, cuci kereta ke tengah malam. Jangan tidur. Kalau bekerja nak tidur, kau boleh tidur sangat pun. Macam malam ni, malam besok, kita boleh tidur sangat. Kuih raya kau yang tak siap lagi, yang berapa baik, boleh kita siap dan nampak itu, ini semua, buat kerja. Tak perlu terhenti. Ya. Jadi kalau boleh tunggu, insyaAllah dapat. Tapi kadang-kadang nak dapat itu rasa-rasa macam tak dapat. Tak pun. Kata, ya, kita tunggu punya tunggu, tak dapat selalu. 5 tahun baru dapat sekali. Ya. Kira reservoir tu, yang pula sabar tu. 5 tahun tunggu dapat sekali. Itu tak dapat. Baru dapat. Tak dapat sekali. Kira pula sabar tu. Ya. Jadi kalau 50 kali jumpa Ramadan, berapa kali jumpa Ramadan? Kalau 5 tahun jumpa sekali. Jumpa? Jumpa 10 kali. Mula sabarlah, umur 70, kalau jumpa 10 kali, okey lah tu. Kalau umur 70 jumpa kepada 50 kali, no. Kan? Tapi bukan mustahil kan? Boleh jumpa. Dah jumpa 10 kali. Sekali jumpa, Allah bayar dengan pahala 83 tahun 4 bulan. Susah nak kira kerap. 3 tahun 4 bulan, kira. Yang tadi 5 tahun 10 bulan. 10 bulan KIV, yang 83 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan KIV, kira 80 dah. Kalau jumpa 10 kali, dia sudah jadi 800 tahun. Sudah jadi 800 tahun. Gandaan 70 tadi 250 tahun. Sudah jadi 1050 tahun. Faham tak? Boleh tangkap? Rasa orang boleh tak angka dia nanti jadi blur terus. Orang juga kan. Tapi saya kirakan perlahan-lahan lambat-lambat. 800 tahun Lailatul Qadar campur 250 tahun yang gandaan 70. Jadi 800 campur 250 kan 1050 tahunnya. Umur
ganda apa-apa 50 tahun tu. Siapa dia? 50 tahun ni ada 1100 tahun. Nampak? Pahala menjadi 1100 tahun. Umur 70 je. Umur 70 ni dapat pahala 1100 tahun ni, tak berapa ada duit nak pergi mengerjakan haji. Dia mati dalam keadaan dia tak dapat mengerjakan sebab tak ada duit. Kalau dapat mengerjakan haji, sembahyang pula sana, bayar 40 hari sembahyang Masjidil Haram, baru itu tak payah. Yang itu nak kira tu bagi banyak hal. Kita kira yang tak ada duit, tak boleh nak pergi mengerjakan haji, tapi dia boleh puasa pada Ramadan, dia boleh qiyam boleh. Itu saja sudah jadi 1100 tahun. Umur 70 tahun. Nampak tuan-tuan? Jawab soalan sahabat kepada Nabi itu terjawab dengan orang-orang. Bila pergi negeri akhirat, panggil Bani Israel, kira pahala berapa? Oh, pahala kamu 900 tahun. Umur 950 tahun. Okey. Kamu umur 1000 tahun, pahala pun hampir 1000 tahun. Okey. Ya. Tengok Umar Muhammad umur 70 tahun, pahala 1100 tahun. Apa dia? Maknanya lebih kurang ya. Tapi menang Umar Muhammad bila apabila ditengok, disemak dari segi dosa. Tengok Bani Israel umur 1000 tahun, pahala 950 tahun, tapi dosa 870 tahun. Umur banyak. Nampak? Yang ini pahala 800 tahun, dosa pun 700 tahun. Oi, pasal umur ni banyak. Tengok Umar Muhammad, bila pahala 1100 tahun, tengok tak dosa, maksimum 70 tahun. Okey. Nampak? 70 tahun berdosa ni, daripada anak buat dosa sampai nak mati buat dosa. Tapi Ramadan dia jaga dia. Itu dosa baru 70 tahun. Pahala 1100 tahun. Di sini menang kita sebagai umat Muhammad dan umat yang terbaik. Dan yang penting yang penting, apabila kita memahami kiraan ini, okey, kiraan ini dia termasuk dalam perkara yang disebut dalam satu hadis yang perkataannya adalah ihtisaban. Pernah dengar hadis ihtisaban yang Nabi bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban." Imanan wa ihtisaban. Imanan tadi juga orang jadi kita maklum nak jadi imanan. Jadi man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan dan ihtisab. Apa ni ihtisab? Ihtisab itu ialah mengharapkan ganjaran yang sepenuhnya. Itu ihtisab. Kalau kita mengharapkan ganjaran yang sepenuhnya, orang tanya kita, Ramadan ni apa yang lebihnya? Aku dengar banyak. Ya, dia banyak tu apa? Tak ada juga, tapi banyak lah. Apa benda? Apa benda? Oh, kita kalau pakai kereta preview ni banyak kelebihan dia. Hebat dia. Apa kelebihannya? Aku pun tahu pasal. Kelebihannya banyak lah. Ya, banyak tu apa? Kita pakai satu jadi tak tahu lah, tapi banyak. Apa benda? Apa kelebihannya? Maknanya tak boleh macam tu. Bila ihtisab, kita mengharapkan ganjaran yang sepenuhnya, kita kena tahu apa yang Allah sediakan, apa yang Allah bagi, apa yang Allah gandakan, barulah kita boleh mengharap benda tu. Jadi kalau kita tak tahu benda ni, kita tak harap apa. Oh, banyak ganjaran kelebihan banyak, tapi buat-buat yang mana yang banyak, sebenarnya kita pun tak tahu. Jadi ini kiraan yang saya buat. Sebenarnya pahalanya yang dikira tu dan nilai pahala tak bagus. Ya. Faham kan? Nampak sebahagian apa nilai pahala lagi tak betul. Pergi Mekah, duduk sana sebulan. Ya. Oh, sembahyang kita orang, boleh banyak nilai pahala. Balik kampung ni, balik negara ni, balik Malaysia, balik Indonesia. Tapi banyak. Tak apa, sampai mati dah. Apa dah? Sana lebih dah. Dah tak apa sampai mati sembahyang. Ini betul-betul jangan mati tu ya.
kalau itu paham ini tak faham lah. Memang awak tak faham dia. Jadi sekarang ni pahala ni dah dikira begitu. Kita mengambil sebagai fadilah, sebagai kelebihan kerana hebatnya Ramadan ini. Ya. Dan saya sebutkan hari ini di sini. Jadi kata setahun ni tak lupa lebih daripada apa. Tak ada syarat. Rezeki kalau ada tahun depan banyak orang jumpa di Ramadan, kita start tahun depan. Dan biasanya Lailatul Qadar ini bila jumpa sekali, ya Allah Tuhanku, tahun depan rezeki kan dia, ya Allah. Jumpa pula depan. Jumpa lagi. Kalau kita ya Allah tahun depan jumpa lagi ya Allah. Jumpa pula. Ya. Start jumpa sampai mati dia jumpa. Nampak? Itu biasa gitu. Jadi pun tahun tu lupa dah tahun depan jumpa. Jadi pula dia jari-jari, gagal-gagal, jari-jari, jumpa pula dah sambung balik jumpa. Begitulah. Cuma saya bagi kiraan yang munasabahnya 5 tahun sekali jumpa. Pun sudah memberikan satu hasil pahala yang pun menyamai dan mengatasi umat-umat yang terdahulu. Jadi tuan-tuan, bila ini kita tahu, kelebihan yang sebegini bila kita tahu dan hasil dari akhirat begitu, itu yang Nabi kata kepada kita, pada umat dia kata, lau a'lam ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Dia kata kalau umat aku tahu apa yang ada dalam Ramadan, nescaya dia akan mengharapkan sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Bukan tuan-tuan, sepanjang tahun Ramadan, habis Ramadan, habis tahun Ramadan, siapa pula Ramadan, bila pula kaya. Tapi sebab bagusnya Ramadan tak apa, tak akhir tak apa, Ramadan banyak tahu macam puasa tuan-tuan. Tapi itulah kehebatan di Ramadan ini menyebabkan kalau boleh kita nak sepanjang tahun itu Ramadan. Yang hebat. Tapi ingat, orang yang tidak menggunakan imannya untuk dia berada dalam Ramadan ini, Nabi kata apa? Nabi kata kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal marad. Berapa ramai orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tak ada satu benda pun dia dapat berpuasa itu illa al-ju' wal marad, melainkan lapar dan dahaga. Kalau boleh janganlah lapar dan dahaga. Jadi puasa lapar, puasa dahaga. Jenis-jenis ni yang tak berhenti bunyi puasa Ramadan. 5 jari, 5 beg plastik. Banyak bagi beli makanan. Apa? Nampak benar puasa lapar, puasa dahaga. Sebab orang yang puasa dengan iman, dia tak berapa lapar, tak berapa dahaga. Sebab itu orang beriman berpuasa tak ada gelak-gelak. Ya, simple-simple je. Tapi kalau buka tu dia penuh meja, nanti tu tenang dulu ya. Jadi tuan-tuan, ini keadaan yang kita perlu tahu, kerana keadaan ini akan menyebabkan kita mendapat sesuatu yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada kita. Ya, jadi moga-moga dengan sedikit pemahaman ini kita berasa ada kekuatan untuk kita menghayati Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ni, ya. Jadi kalau boleh tuan-tuan, orang beriman dia perlu ada 2 perasaan. Kalau boleh, apa perasaan? 2 perasaan, perasaan gembira dan perasaan sedih. Kenapa begitu? Sebab gembira kerana menyambut Aidil kita, raya. Janganlah raya, tak ada gembira juga. Tapi orang Melayu suka sedih-sedih pagi raya. Pasal pergi jumpa. Pagi-pagi pergi jumpa, sudah sedih. Gembira pagi dulu sedih. Sebenarnya kalau saya nak jumpa, dia tak suka pergi jumpa raya. Pergi ke jumpa tu selepas beberapa raya nanti. Dan sedih itu bukan kerana raya, tapi sedih itu kerana Ramadan akan meninggal.
Tahun depan tentu dapat. Hai, belum tentu dah. Beberapa ramai iman nanti ni tahun lepas ada. Tapi ada. Berapa ramai? Kalau kita tahu lah, tapi dulu 3 orang boleh dia buat. Ya. Tahun lepas ada, dulu depan ada. Tahun ni tak ada. Nah, tahun depan yang dulu depan tak ada lah. Bukan ini. Maksud ni macam tu, kita tak tahu mungkin kali ini Ramadan. Memang kita ambil kesempatan yang tinggal ini bukti kepada Allah Subhanahu bahawa kita sangat menghargai Ramadan itu. Ya. Dan satu lagi perkara yang sangat penting adalah orang-orang yang berpuasa dengan iman itu adalah orang-orang yang dijemput oleh Allah SWT untuk berpuasa. Kenapa ada itu? Sebab Allah tidak menyuruh kita berpuasa dengan seruan ya ayyuhal muslimun wa aizdan wa aizdan. Allah juga tidak sebut ya ayyuhan nas wa aizdan manusia pun Allah tak sebut. Jangan puasa ya ayyuhal layl Allah jemput puasa ni ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Nampak? Allah tidak panggil orang Islam, Allah panggil orang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, ditentukan kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum ditentukan orang sebelum kamu la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Nampak? Artinya orang beriman perlu berpuasa. Moga-moga dengan itu dia mendapat takwa. Sebab tidak semua orang beriman bertakwa. Jadi inilah kepentingan kita berpuasa dengan iman, kepentingan kita memahami apakah yang adalah Ramadan, kerana bila kita iman dan wahtisabah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa-dosa itu yang telah lalu. Ya, dosa-dosa yang Allah. Begitulah sedikit masa yang ada untuk saya sampaikan bersurah pada malam ini. Moga-moga yang sudah itu bermanfaat untuk saya. Ya. Untuk maklumat pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan berhajat untuk mendapatkan ubat minda untuk kesembuhan macam eczema, tapi saya punya ini Brainic PXU 450. Eczema tu 560 orang kita. Saya ini memasuki 35 orang yang muslim. Tapi kerana beli beberapa orang, jadi saya boleh tuang 120 ribu. Jadi beberapa